Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada malam ini kita akan spend sedikit masa, lebih kurang setengah jam ataupun 40 minit kan, untuk sambung bacaan buku Al-Muntalaq. So kita tak nak intro panjang-panjang sebab kalau panjang-panjang intro nanti tak dapat nak cover banyaklah buku tu kan. Jadi kita akan cuba share seteruslah apa benda kita akan sambung pada malam ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat tak? Tak dapat Tak nampak. Macam biasalah, problem lah. Mana nak buat? Sekejap Tak dapat juga kan? Sama tak dapat kan? So Amar ada? Boleh tolong share? Boleh tapi nak ambil data tak? Boleh? Boleh? Kenapa jadi macam tu Problem Google Meet ke phone laptop problem Itulah, tak pasti kan? Tapi memang tak dapatlah sharing sama ni pun. Apa khabar adik? Baik, Alhamdulillah. Betul? Dia tak adalah. Dia tak ada sebenarnya, kalau ikut apa Nabi buat lah kan, dia tak ada spesifikasi, tidak ada pembahagian solat-solat tu. Dia ada hanyalah, kata Aisyah, Nabi solat bangun malam 2 rakaat aja kan. Ada gema kat situ. So solat apa-apa pun kira-kira tahajud lah. Yang mulai tu mendirikan malam. Cuma tahajud tu dia kena tidur dulu bangun kan. Kalau kita tak tidur pun kita boleh juga. Sama je, dia still kira qiyamul. Basyaki. Macam solat sunat rawatib, dia kan ada waktu-waktu dia kan. Macam kalau subuh, sebelum subuh. Kalau isyak, lepas isyak. Jadi contoh kalau kita nak buat solat sunat Qobliyah sebelum isyak, tu dikira solat sunat mutlak kan? Ke kira rawatib? Sebelum isyak tu dah masuk waktu ke belum? Bila dah azan lah. Maksudnya contoh dekat masjid kan, bila dah azan, habis azan isyak, lepas tu kita solat sunat 2 rakaat Qobliyah. Qobliyah isyak. Tu dikira solat sunat mutlak. Rawatib lah. Rawatib juga Sebab Qobliyah kan, rawatib kan solat sebelum selepas kan. Qobliyah dengan ba'diyah. Ya. Sebab ada tengok video ustaz daripada Indonesia. Dia terangkan kalau bila solat tu bukan dikenakan pada waktu-waktu rawatib,
maka dia dikira sebagai solat sunat mutlak. Tapi Yalah, sebelum, tu yang tapi qabliyah tu kan waktu oh, dah masuk waktu isyak tapi belum solat isyak yang fardu kan. uh, Jadi itulah period untuk rawatib yang qabliyah. oh, Kalau kita dia kira solat rawatib. di luar waktu tu, betul lah mutlak. Oh, faham. Okay. Macam sebelum isyak, kita saja nak solat kan. Belum lagi azan. So kita solat, itu kira solat mutlak lah. Okay, baik. Jazakallah khair. Soalan-soalan yang tanya. Boleh Amal, kita sambung share. Bismillahirrahmanirrahim sekali lagi. Tak pastilah sama ada antum semua boleh menerima ataupun menghargai lah apa yang kita discuss ni kan. Sebab mungkin dia agak heavy ataupun tak faham. Tapi sekarang ni kita sedang bincangkan satu buku yang penting, iaitu buku Fiqh Dakwah kan. Nampak tak bila Imran dengan adik tanya soalan ni berlegar sekitar fiqh ibadah. Mungkin juga maksudnya kita punya humum ni maksud dia apa yang concern dalam kepala kita ni banyak berlegar sekitar ibadah kan. Tapi kita jaranglah bertanya soalan fiqh dakwah. Maksudnya kita ni belum get used to fiqh dakwah kan. Itu kita, apatah lagi orang luar sana kan yang jauh lagi lah nak cerita tentang dakwah ni kan. Sebab itulah sangat penting untuk diceritakan kembali tentang fiqh dakwah ni kepada orang ramai. Perlu disedarkan tentang kepentingan memahami dakwah ni kan. Kerana itu Syekh Muntalib ni dia menulis siri buku yang dinamakan sebagai Ihya Fiqh Dakwah. Iaitu siri-siri buku untuk menghidupkan fiqh dakwah tu. Buku Muntalib buku yang pertama. Lepas ni ada buku lain dan seterusnya. Dah share ke? Ada aja sikit je. Okey. Sambil-sambil tu lah kan. Jadi kita ni dah bincang masuk bab yang pertama, iaitu sebelum nak bincang lebih jauh tentang fiqh dakwah ni, dia bawakan satu topik yang penting jugalah sebagai main setting kan, iaitu kita menolak al-hawa. Kita menolak al-hawa sebagai satu nak cerita tentang titik tolak kenapa ada yang dakwah ni, sebab Allah SWT turunkan syariat. Kita ni mendakwahkan syariat kan, mengajak orang kembali kepada syariat yang telah pun diturunkan oleh Allah SWT. Kita ajak orang solat, itu syariat. Kita ajak orang apa? Meninggalkan zina, syariat kan. Syariatnya tak boleh mendekati zina. Kita ajak orang kembali pada Quran, itu syariat. Kita ajak orang apa lagi? Itu semualah syariat. Ada ke tu benda tu? Ada ke file tu? File Ada. yang dua bahasa kalau boleh. Ada kan? Ada bahasa ada. Okey. Nanti buka dekat topik topik fitnah wa hazar kot. Kehazar wal fitnah, macam itulah. Tadi kita dekat mana Nanti enlarge size tu. Boleh enlarge size. Lagi sikit lagi. Okey. Kita turun lagi sampai dah topik fitnah dan kewaspadaan. Rasanya sampai itu yang kita discuss itu. Tadi kita kat mana tadi? Boleh bantu ke? Selalu divert dah masuk tadi. Intro lah kan? Tapi sampai mana tadi intronya? Sampai mana dah? Itulah. Dapat tak? Tadi kita dekat mana adik? Stop. Naik atas balik. Ada satu topik tu, fitnah dan kewaspadaan. Sikit lagi. Okay, dah stop. Fitnah wa hazar. Okay. Kita bincang tadi ialah kita bincang bab satu, topik besar bab satu ni apa? Kita menolak al-hawa. Ini adalah permulaan yang Syekh nak bawa kepada kita sebab
titik tolak kepada dakwah adalah kita ajak orang tolak al-hawa, kerana kita nak ajak orang kembali kepada syariat kan, Islam, bermakna kita mengajak mereka ni menolak al-hawa. Sebab Allah SWT telah menurunkan syariat. Kita dah bincang sebelum ni kan, bila dikaji ayat Quran tentang syariat-syariat ini, kita nampak syariat ni tujuan ni supaya kita boleh hidup dengan syariat dan menolak al-hawa. Kalau manusia tidak berpegang kepada syariat, automatically dia sedang mengikuti al-hawa. Sebab kalau tak ikut syariat, dia ikut apa kan? Dia ikut al-hawa lah, keinginan dia kan, pandangan dia, keinginan dia, nafsu dia. Jadi datanglah syariat yang diturunkan oleh Allah SWT untuk membimbing manusia ni supaya hidup dengan cara yang betul. Jadi kita dah bincang sebelum ni betapa besarnya ataupun betapa pentingnya berpegang pada syariat. Tidak ada jalan tengah di antara wahyu dan al-hawa. Syariat itu mesti bersumber daripada wahyu. Jika bukan daripada wahyu, maka ia adalah al-hawa. Kita bincang hari itu tidak ada jalan tengah kan. Dan sangat serik lah bila Syekh sebut tidak ada jalan tengah. Jadi kali ini dia bawakan kisah atau pandangan bagaimana pemikiran yang Syekh cerita ni telah pun disebut oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kan. Dalam satu topik ini kita tengok Imam Ahmad pun bawa benda yang sama lah. Penting untuk tidak memilah-milah syariat tu. Maksudnya bila syariat selain syariat adalah al-hawa. Kalau kita mengambil syariat tu separuh-separuh, maknanya separuh lagi kita ambil al-hawa, kita sedang mencampur adukkan syariat dengan al-hawa. Itu pun tidak boleh kan. Bukan sekadar kita kena ambil syariat dan menolak al-hawa, tapi kena ambil 100% syariat dan menolak 0%. 100% menolak al-hawa kan. Boleh ke? Boleh. Mungkin tak nampak lagi tapi kita tengok go through dulu. So topik ini, subtopik ni maksud dia apa? Fitnah wa hadhar. Hadhar ni apa kewaspadaan lah, berhati-hati kan. Kalau siapa pernah baca buku fiqh sirah kan, buku fiqh sirah yang ditulis oleh pelbagai ulama lah. Jadi ada dia Nabi SAW tu first 3 years kan dia dapat wahyu tu, 3 tahun pertama kenabian itu digelar sebagai tahun sirri wa hazar. Mungkin pernah dengar ke term ni kan, sirri wa hazar. Sir itu berahsia, hazar tu berhati-hati. Maknanya konsep approach Nabi ketika first 3 years tu adalah sir wa hazar, rahsia dan berhati-hati, waspada. So topik ni kata apa? Fitnah dan kewaspadaan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah telah menyatakan bahawa menolak satu perkara sahaja dari kata-kata Rasulullah SAW sudah boleh anggap sebagai penyelewengan. Beliau berkata. Jadi Syekh ni sebelum ni dia cerita konsep kan, tolak syariat kira satu bentuk tak boleh kan. Jadi dia datang lagi nak bawa pandangan Imam Ahmad untuk mentarjih ataupun menguatkan apa yang dia tulis sebelum ini, apa yang kita bincang last week kan. Sebab kata Imam Ahmad lagi kata apa? Aku telah melihat nazarat fi mushaf fawajat ta'atu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdu'an. Maksud kata apa? Aku telah melihat dalam Quran itu, aku dapati kan. Fawajat tu telah didapati ta'atu Rasul, ketaatan kepada Rasul itu disebut oleh Allah SWT dalam Quran sebanyak 33 kali topiknya, mawdu'an kan. Maksudnya banyaklah dibincangkan kepentingan, keutamaan, ahamiyah, keperluan untuk kita taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah SWT menyebut 30 kali kan dalam Al-Quran. Kemudian beliau membaca sepotong ayat iaitu firman Allah SWT. Boleh turun sikit kan, turun sikit ya, turun. Sekejap, okey ke ni? Sedang mengikuti ke? Sedang Boleh adik Boleh. Boleh mengikuti. Boleh mengikuti. Okey, tadi dia kata kan, beliau pun membaca satu potong Al-Quran untuk menjelaskan lagi apa yang dia cerita tadi kan, iaitu Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat ke-63, falyahdharil ladzina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnah. Itu Allah menggunakan kata apa? Falyahdhari kan, hendaklah berhati-hati. Falyahdhari ni dia adalah apa ni? Dia fi'il amar kan. Falyahdhari, hendaklah berhati-hati. Siapa kena berhati-hati ni? Alladzina yukhalifu, orang-orang yang yukhalifu, yang berselisih an amrihi, dalam urusan dia tu, antusibam fitnah. Berselisih apa? Berselisih dengan Rasul lah kat sini kan. Dia berselisih daripada arahan Rasul dalam urusan dia tu, kerana apa? Dia mungkin akan tusibam fitnah, akan ditimpa fitnah.
Jadi bila kita berselisih dengan apa yang datang oleh Rasulullah SAW sama ada Al-Quran atau Sunnah, orang itu dia kena berhati-hati. Kemungkinan dia akan terkena fitnah. Apa maksud fitnah kat sini? Kita tak tahu kan, pelik lah apa maksud fitnah kat sini. Jadi Imam Ahmad pun dia mentafsirkan apakah fitnah kat sini. Sebelum tu kita kena berkenal-kenalan dengan Imam Ahmad ni supaya kita lebih menghargai pandangan dia, kata-kata dia kan. So dia ni seorang ulama yang hebat lah kan. Dia ni anak murid Imam Syafi'i. Semua tahu kan ada mazhab Hambali tu, dia adalah pengasasnya. Dan mazhab Hambali ni banyaklah dipakai sekarang ni di area di Saudi kan. Di area sana lah. Hambali ni famous lah, mazhab yang besar Hambali, dan dia ni sangat strict dalam metodologi dia tu berpegang dengan hadis terutamanya sunnah. Kalau orang tu belajar hadis mesti dia akan mengkaji dengan lebih detail tokoh yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal ini. Itu abang ada share kan potongan video dia, video Khalifah Ma'mun Harun al-Rashid tu. Khalifah al-Ma'mun bin Harun al-Rashid dia interrogate kan mensoal siasat para ulama di Baghdad. Itu berlaku di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. So Imam Ahmad ni dia tinggal di mana? Dia tinggal di Baghdad lah. Dia ditinggal di Iraq, Baghdad waktu tu. Ini adalah dalam tahun berapa ya? 170 kot. Sorry. Dia 700, 100 lah. 100 lebih. Tak sampai 100 pun hijrah kan. 100 lebih hijrah. Hijrah Zaman tahun tu kan. Okay. Zaman tu tabi'in ke tabi'in? Zaman tu tabi'i, betul. Tabi'ut tabi'in. Zaman tabi'ut tabi'in. So, masih lagi dekat lah kan dengan zaman SAW pun. Jadi di Baghdad ni dia memang famous lah sebabnya ada sahabat Nabi ni yang berhijrah kan. Lepas Nabi wafat ni ada yang pergi Madinah, ada yang pergi duduk di Iraq ni. Dia terbagi beberapa kota-kota besar lah, kota-kota ilmu besar ketika itu. Ada Kufah, ada Basrah, ada Baghdad antaranya kan. Nanti boleh cari kan siapa sahabat Nabi yang pergi duduk kat Kufah, siapa yang pergi kat Basrah, siapa yang pergi Baghdad. Sebab mereka ni menjadi pioneer kepada tempat masing-masing. Mereka menjadi guru. Sebab itu orang yang datang dari Islam daripada Basrah, Kufah ni lain cara fikir dia berbanding orang Madinah dan Mekah. Kerana faktor siapa murabi kat situ tu lah. Nanti carilah kan sejarah dia kan, baguslah bincang ni. Tapi ceritanya lahirnya Imam Ahmad ni dia besar lah. Ulama yang besar sebab kewafatan Imam Syafi'i itu, maka dia lah dikatakan imam yang berikutnya lah yang memimpin manusia kan. Dan ada siri cerita dekat YouTube tu, boleh tengok. Carilah cerita tentang Al-Imam Ahmad bin Hanbal series. Ada 30 siri. Siapa dah tengok dah Umar siri tu boleh sambung tengok Imam Ahmad pula kan. Sebab abang tak tengok lagi Umar siri sebenarnya. Tak sempat lah tengok. Tapi pernah tengok Imam Ahmad ni, pernah tengok macam tu je lah. 30 siri, lebih kurang 40 minit kot satu siri. Okey lah cerita dia, memang mendapati kisah dia sebenar tu sebab dia sama je, dikatakan producer yang sama lah buat cerita Umar siri tu dengan Imam Ahmad ni kan. Kerajaan Qatar. Baik. Apa lagi cerita tadi? Imam Ahmad pun mentafsirkan perkataan fitnah tadi kan. Yang kita kata apa? Tusibahum fitnah. Mereka ni akan ditimpa terkena fitnah kerana berkhilaf menyalahi perintah Rasul dalam urusan mereka. Kemudian Imam Ahmad membacanya berulang kali dan kemudian berkata, wa mal fitnah asyirku. Dia kata apa fitnah kat sini? Ditanyakan. Fitnah kat sini apa? Asyirik. Fitnah al-syirik. Apabila seorang itu menolak sebahagian dari kata-kata Nabi SAW, maka mungkin akan terpalit penyelewengan ke dalam hatinya dan penyelewengan itu akhirnya akan membinasakannya. Jadi fitnah ni segi bahasa Arab, dia adalah benda yang umum. Maksud dia apa? Fitnah ni adalah proses nak membakar. Al-fitan ni proses membakar. Kalau orang Arab nak dapatkan emas yang tulen tu kan, dia bakar dalam api yang suhu tinggi supaya nak keluarkan impurities tu, itulah fitnah. Itu segi bahasa, itulah fitnah. Proses menguji sampai dapat yang terbaik. Tapi dalam konteks ayat Quran, tempat-tempat fitnah sebut tu, dia adalah konteks ayat tu ada maksud tertentu kan. Ada keadaan dia maksud dia ujian, ada keadaan dia maksud macam ni. So para ulama ni dia mentafsirlah fitnah ni ikut konteks ayat. Tapi dari segi umumnya dia adalah ujian lah kan. Macam zalim kan. Zalim ni kita tahu dari segi bahasanya apa? Benda tidak adil zalim kan.
Tapi inna syirka la zulmun azim. Nabi pernah Al-Quran sebutkan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu juga satu kezaliman kan. So ada keadaan maksud Al-Quran tu spesifik, ada keadaan dia adalah umum based on perkataan Arab tu. Okey. So dalam ayat ni pada fitnah dekat ayat ni lah, spesifik daripada ayat ni. Kita jangan pukul rata semua perkataan fitnah kita kata syirik tak boleh. Itu sebab abang jelaskan ni. Maksudnya specifically fitnah pada ayat ini pada pandangan Imam Ahmad dia sedang merujuk pada syirik. Iaitu bila seorang itu menolak sebagai kata-kata Nabi, maka mungkin akan terpalit penyelewengan ke dalam hatinya dan penyelewengan itu akhirnya akan membinasakannya. Sebenarnya nak cerita pasal apa ni sebenarnya? Siapa boleh kaitkan dengan sebelum ni? Boleh relate tak? Macam nak cuba Imran, lepas tu tutup balik mic. Okay. Okay, adik boleh cuba apa kaitan dia? Kalau sebelum ni kita cerita tentang al-hawa, yang saya faham kalau kita akan kalau kita terikut-ikut dengan al-hawa tu, mungkin diri kita ni akan terjerumus dan yang seterusnya iaitu fitnah. Betul. Ikutlah. Sebab hari tu kita katakan dia antara wahyu dengan al-hawa. Kalau bukan wahyu maka al-hawa. Jadi Syekh nak sebut bila orang tu berkhilaf dengan Rasul, menyalahi perintah Rasul, Rasul ni wahyu. Jadi bila dia menolak ataupun menyalahi apa yang Rasul bawa, maka dia sedang mengikut al-hawa lah. Sebab tu dia kata kat sini mereka itu kena berjaga-jaga, takut terkena fitnah ketika mereka ini yukhalifu an amrihi an tusibah fitnah, ketika mereka berkhilaf ataupun menyalahi Rasul SAW. Jadi nak bagi penekanan tentang penting kita ni mengambil daripada wahyu secara sempurna lah. Okey, boleh turun lagi Amar. Scroll sikit lagi. Kemudian kita sambung lagi. Okey. Ini pula secara umum lah kita katakan ingkaru ba'd syariah kufur. Tak ada kita cerita tentang fitnah dan syirik. Ini dia bawa pula mengingkari sebahagian syariat ni boleh jatuh kufur kan. Tadi kita kata fitnah tu syirik kan. Tapi nanti kita kena bincang sampai habis ni supaya kita tak terbentuk pemikiran ekstrim. Kita bukan nak mensyirikkan orang atau mengkufurkan orang kat sini, tapi nak cerita tentang pentingnya memahamilah pentingnya kita kepada syariat kan. Sebab ada kadang-kadang kalau orang itu menolak syariat itu dia boleh jatuh kufur kan. Dia kata kat sini mengingkari ba'd syariah kufur. Tetapi ada kata apa? Walakin az-zaigu darajat, tetapi penyelewengan itu ada beberapa darajat, beberapa peringkat. Disambung kata-kata Imam Ahmad adalah yang Imam Ahmad kata apa? Kalau orang tu menolak Rasul, dia kena berhati-hati dengan fitnah kan, sebab hati dia mungkin akan terseleweng. Tetapi penyelewengan itu ada beberapa peringkat. So kita akan tengok lagi. Boleh turun sikit lagi. Antaranya ialah penyelewengan kesatuan kufur yang pure, yang mencampakkan pelakunya keluar dari Islam. Ini berlaku bila seorang itu telah benar-benar tahu tentang mana-mana hukum akidah atau syariat dan dia tahu pula adanya ayat Quran atau hadis yang mutawatir mengenai hukum tersebut, tetapi kemudiannya mendakwa dia tidak yakin dengan kesesuaian hukum-hukum itu untuk direalisasikan, atau juga menyifatkannya sebagai hukum sudah tidak sesuai dengan maslahah dan tidak relevan dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Masya Allah kan. Jadi yang pertama adalah kategori yang pure, yang kufur tadi kan, dia kata dia ada beberapa peringkat kan. Yang pertama yang pure, maksudnya apa? Dia menolak dengan jelas syariat-syariat yang telah pun jelaslah bersumberkan daripada hadis ataupun Al-Quran. Kalau dia menolak apa? Mengingkari benda yang telah pun jelas, yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis mutawatir. Jadi sumber-sumber syariat ini datang dari dua lah sumber kan, yang disepakati, itu Al-Quran dan hadis. Kalau sumber tu daripada Al-Quran, dia mesti terima semua orang. Tapi kalau sumber tu daripada hadis, kita tak perlu terima semua hadis. Hanya terima, ulama hanya sepakat menerima hadis mutawatir. Apa hadis mutawatir ni? Hadis mutawatir ni hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi yang mana tidak ada kebarangkalian mereka ni berdusta. Okey, sebilangan perawi yang ramai di setiap tingkatan sanad tu. Syarah kita faham ke kalau sebut macam tu?
Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan periwayat yang ramai pada setiap tingkatan narration itu, yang mana mereka ini tidak ada, mustahil mereka berdusta. Boleh ke? Faham? Kiranya hadis mutawatir ni pangkat dia tinggi lah. Tinggi. Hmm. Mutawatir tinggi. Kalau dalam hadis sahih tu, sahih kan? Kalau sahih dan mutawatir, dia sama dengan Al-Quran status dia. Mengingkari hadis sahih mutawatir, jatuh kufur. Kalau ingkar hadis lain, hadis dhaif ke, hadis sahih yang tak mutawatir ke, tidak mengkufurkan seorang. Tapi mutawatir ni dia adalah confirm. Dia adalah hadis tu confirm lah. Dan dia sama status dengan Al-Quran kan, penerimaan dia. Jadi mutawatir tu tak banyak hadis mutawatir ni, sikit je. Dah masuklah kita punya pakcik hadis ni. Kita baru bincang tentang kalau seorang itu menolak hukum-hukum syariat daripada Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis yang mutawatir, dia boleh jatuh kekufuran ni. Nak cerita lagi ni kepentingan kita ni mengambil syariat pada Al-Quran ataupun daripada wahyu kan. Sebab ada je orang macam tu kan. Dia tahu je benda tu dah wajib buat, tapi dia menolak benda tu kan. Itu jatuh kufur. Itu peringkat yang pertama. Maksudnya tentang kepentingan kita ni berpegang pada syariat. Itulah yang dimasukkan oleh Al-Quran sebagai beriman dengan sebahagian kitab Allah dan kufur dengan sebahagian yang lain. Semua orang Muslim telah tidak khilaf lagi kafirnya orang begini. Masya Allah kan. Maknanya kalau orang tu ingkar dalam keadaan ini, mereka itu dihitung sebagai kafir kan, keluar daripada Islam. Yang mengatakan apa yang telah pun disyariatkan oleh Allah melalui Al-Quran ataupun hadis yang mutawatir, dia kata tak betul, tak sesuai ke sebagainya kan. So mereka ni kafir. Tapi kita bukan nak menghukum orang, kita nak ambil pemikiran tu dulu kan kat sini, supaya kita tahu nanti kita tengok masyarakat ni macam mana. Teruk ni sebenarnya, ramai orang yang tidak berpegang dengan Al-Quran kan, dengan pelbagai persepsi kan. Dulu kan ada satu peristiwa di zaman di Tunisia, nanti cari ya cerita ni ya. Di Tunisia ni satu negara Islam kan. Dulu dia negara yang monarki Tunisia ni. Kemudian berlaku revolusi rakyat, menjatuhkan kerajaan monarki ni, menaikkan kerajaan presidensi republik. Naiklah presiden pertama, nama dia adalah Habib Bourguiba. Nama first president Tunisia. Sekitar tahun 60-an atau 50-an lah, nanti cari ya cerita dia kan. Jadi naik pakcik ni, Islam ni kan yang bawa. Maksud Islam dari segi akidah lah, dia orang Islam. Tapi dia ni berideologi sosialis lah dikatakan ni. Maksudnya dia sedikit liberal sosialis, tapi dia orang Islam. So bila jadi presiden, antara benda yang dia buat apa dia mengisytiharkan, sebab kita ni baru bergolak kan, baru revolusi, nak kena bangunkan negara. Jadi bila berlalu bulan Ramadan, dia kata tidak wajib puasa bulan Ramadan. Kerana puasa bulan Ramadan ni boleh mengurangkan produktiviti. Kita kan sedang ada di fasa perlu bangunkan negara, maka dia minta pada ulama, mufti-mufti di Tunisia ketika itu mengeluarkan fatwa tidak wajib puasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan dibuat satu live conference lah, dikatakan kabinet menteri dia tu buat conference makan tengah hari di bulan Ramadan. Ahli parlimen, Masya Allah. Itu berlaku di Tunisia, negara Islam, negara Arab ni Tunisia ni kan, yang dibuat oleh seorang yang beragam Islam. Tapi nak kata macam ni lah, bila tidak mengambil daripada Al-Quran, mungkin dia tu orang Islam akidah, tapi pemikiran dia tu disaluti dengan ideologi-ideologi yang lain kan. Sebab tu penting kita ni bukan sekadar baca Quran, tapi hukum dia tu, Quran tu, fikrah Quran tu kena masuk ke kepala kita kan. Itulah fikrah Islam ni. Itulah topik yang kita akan discuss lah dengan Ustaz pada hari Ahad nanti kan. Jadi itulah maksud Al-Quran sebagai beriman dengan sebagai kitab dan kufur dengan sebagainya lain. Semua orang Muslim telah tidak khilaf lagi kafirnya orang begini. Okey, turun lagi Syekhul Islam Ibn Taymiyah contohnya. Nanti siapa-siapa rajin carilah pasal Habib Bourguiba tu, nanti boleh share dalam grup kan. Kemudian dia bawa lagi lah, Syekh bawa lagi yang Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni contohnya terang-terangan mengkafirkan orang yang beriman dengan sebahagian begini. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga adalah antara anak murid, bukan anak murid jauh lah, tetapi dia ni orang yang ada banyak kontroversi kan. Ada orang yang tak setuju dia, ada tak setuju dia, tapi itu kita tak cerita lah. Cuma aspek pandangan dia tu ada pandangan bagus kan, sebab dia ni kira ulama yang besar lah. Ada orang menolak Ibn Taymiyah ni sebab kata dia ni ekstrim sebagainya. Bukan ekstrim sebenarnya, tapi sebab dia menyatakan benda betul kan. Dan dia ni datang daripada susul galur anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya daripada Imam Ahmad bin Hanbal tu
dah berturun-turun semua. Daripada tu jugalah, guru tu jugalah lahirnya Ibn Taymiyah. Tapi mereka ni zaman yang beza, yang jauh lah bezanya. Okey. Dia kata kat sini terang-terangan mengkafirkan orang yang beriman dengan sebagainya begini. Beliau membawa dalil Al-Quran menerangkan bahawa sifat kufur itu tidak hanya terbatas pada golongan etis dan golongan mengingkari seluruh Islam saja. Maksudnya dia bagi penjelasan bahawa kufur ni bukannya dia kena, orang itu bukan dihitung kufur bila dia tolak semua ataupun dia etis, tidak kan. Bahkan golongan yakin dengan sebagian salah tapi tidak yakin dengan sebagian lain jugalah kafir, sebagaimana firman Allah SWT kan. Masya-Allah kan. Itu Allah Taala. Sebab benda ni ada Quran kan, ada Quran. Tapi orang-orang yang bila orang macam ni sebut kafir, kita rasa dia ekstrim. Ganas pandangan ni ekstrim kan. Padahal dia sedang memetik ayat Quran ni. Dan boleh turun lagi lah kan. Kita mungkin pernah baca kan tafsir apa? Tafsir Ibn Kathir. Pernah baca kot? Kita pernah tertengok ke pernah terdengar kan? Jadi Ibn Kathir ni anak murid pada Ibn Taymiyah. Cerita hebat-hebat lah pakcik tu kan, Ibn Taymiyah tu. Sampai anak murid dia tu macam Ibn Kathir. Ibn Kathir ni bukan tafsir je, dia power dia. Hadis pun dia power, dan dia juga power dalam bidang sirah kan. Dan banyaklah kitab sirah Al-Maghazi, Bidayah wa Nihayah sebagainya. Jadi ini Al-Quran yang dibawakan oleh Ibn Taymiyah tadi kan, nak mengatakan kalaulah orang itu beriman dengan sebahagian pun dihitung kufur Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang kafir yang kepada Allah Rasulnya itu dah hendak membezakan antara Allah dan para Rasulnya, dan mereka berkata, nu'minu bi ba'di wa nakfur bi ba'di wa yuridu an yattakhidhu baina zalika sabila. Kami beriman kepada setengahnya dan kafir kepada yang lain, dan mereka hendak mengambil jalan tengah antara demikian. Mereka itulah orang yang benar-benar kafir. Kata Allah Taala apa? Ulaika humul kafirun haqqan. Maknanya haqqan yang kafir dia tu kan. Kalau keadaan dia ini mengambil sebahagian dan menolak sebahagian. Okay, jelas, ayat ini sangat jelas kan tentang kufur bila orang tu menolak hukum-hukum syariat dari yang telah pun disyariatkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran ataupun sunnah yang mutawatir. So kita masih discuss tentang kepentingan berpegang dengan wahyu dan menolak al-hawa secara 100% kan. Ambil 100% dan buang semuanya kan. Itulah pemikiran yang kita kena ada kan. Tapi bila kita tengok, kita zoom ke masyarakat, benda tu tak berlaku lagi. Tapi kita bukan nak mengkafirkan mereka. Cuma nak katanya penting kita ni keluar dan menyelamatkan mereka kan. Sebab bahaya keadaan tu sebenarnya, bahaya keadaan tu. Okay, kita turun lagi. So itulah mindset yang Syekh nak bawakan pada setiap da'i ni. Sebelum kita belajar lebih jauh fiqh dakwah tu, kita kena faham benda ni kan. Okay, boleh turun lagi. Turun ke bawah sikit lagi. Amal okey ke Amal? Boleh. Ini pun sama jugalah. Ayat yang sama, Boleh. ayat lain tapi cerita benda sama. Okey, Amal, ada apa-apa? Okey. Kalau tak jelas boleh tanya tau. Allah firman pada Alkitab, ni benda sama. Maksudnya firman Allah SWT ayat lain tapi membawa cerita yang samalah. Adakah kamu percaya kepada sebahagian kitab dan ingkar akan sebahagian lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di antaramu, melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam siksa yang keras. Soalan ni, kenapa begitu keras Al-Quran ni begitu keras ancaman Al-Quran pada orang yang ambil separuh-separuh ni ataupun ambil sebahagian-sebahagian ni? Soalan. Kenapa? Adik ke, Najmi ke? Tak ada idea. Tak ada idea, okey. Najmi ada. Kenapa Quran ni begitu tegas tak bagi orang ambil separuh-separuh? Padahal dia dah ambil pun separuh kan? At least dia beriman juga. Dia hanya kufur sebahagian ataupun ingkar sebahagian. Kenapa begitu keras ancaman tu? Okey. Kata Najmi nanti dia orang ikut hawa, dia orang fikir kan. Itu okey, tapi sebenarnya apa lagi? Okey. Imran kau nak jawab ke? Kenapa Imran? Ada jawapan? Jawapan lain lah kalau ada. Takut menyamai dengan agama lain. Okey, menyamai agama lain. Tak ada dia juga. Amar ada Amar? Apa yang saya rasa macam kita kena ambil secara total, macam kafah lah itu. Okey, betul lah kena ambil kafah. Tapi kenapa bila tak ambil kafah tu keras ancaman dia? Okeylah,
jawapan semua tu betul. Contoh kan, kita kata Islam tu sebenarnya sempurna lah kan. Katalah ni, jam lah. Jam ni adalah, ni Islam kan. Katalah orang tu dia ambil separuh kan. Dia ambil apa je kan. Dia buang apa ni, buang jarum ke. Tapi kalau tak ada ancaman, tidak ada halangan, tidak ada azab yang keras untuk mereka ni, maknanya dia membuka ruang kepada menghilangkan sedikit demi sedikit bahagian-bahagian dalam Islam kan, akan menghilangkan sedikit demi sedikit elemen-elemen dalam Islam. Kalau tidak ada ancaman yang keras dan tidak ada orang yang nak mempertahankan Islam tu, lama-lama daripada jam yang seketul yang komplit ni, mungkin tinggal apa je nanti kan, tinggal benda ni je yang memutarkan apa ni, memutarkan ni lah kan. Jadi kita nak pastikan Islam tu tidak semudah-mudahnya hilang bahagian-bahagian dia kan. Sebab itu kata-kata Abu Bakar As-Siddiq tu, bila orang itu tak nak bayar zakat dan murtad kan, dia kata apa? Ayang qusuddin wa ana haid. Adakah akan berkurang Islam dalam keadaan aku masih hidup? Sebab dia orang faham kalau kita biarkan bahagian Islam tu dikurangi tanpa ada ancaman dan larangan, the next generation akan kurangkan lagi. The next generation akan kurangkan lagi. The next generation akan kurangkan lagi. Sedikit demi sedikit bahagian Islam tu akan berkurangan sampailah tak ada Islam tu kan. Sedangkan Allah Ta'ala latih Islam tu dengan komplit dan Nabi bersungguh-sungguh untuk komplitkan Islam tu kan. Sebab tu ancaman keras pada orang yang lebih baik orang tu terus dia ateis, bukan lebih baik katanya. Kalau dia ateis, kita boleh kenal, oh ni orang ateis, dia bukan Islam. Tapi kalau Muslim sendiri yang ambil sebahagian dan mengingkar sebahagian, dia beri gambaran bahawa Islam ni banyak versi kan. Ada versi yang boleh ambil half, ada versi yang boleh semua, ada versi macam ni. Jadi orang di luar nampak, oh Islam ni macam tu, tak syumul, tak lengkap. So orang tu ambil yang mana suka lah kan. Sebab tu bahayanya kalau Islam tu diambil sedikit demi sedikit lah. Sebab tu kita kena cerita ni kan, kena menjaga keaslian Islam, kesyumulan dia. Sebab supaya generasi dapat merasai Islam yang sama kan. Contohnya ada tak benda yang kita hari ni yang belum Islam? Ada tak? Yang kita rasa dah terkurang daripada kehidupan kita hari ni. Maksudnya hari ni kita rasa bahagian Islam yang kita ada hari ni komplit tak pada kita sekarang? Kehidupan kita hari ni, ada tak dalam kehidupan kita hari ni bahagian dari Islam tu telah tak ada? Tak pasti. Tak amalkan sunnah makanan dalam. Good. Okay, betul juga kan. Tapi itu dia bukanlah syariat kan. Dia bukan masyru'iyah. Dia benda besar lah kan. Contohnya siasat Islam, politik Islam kan. Dulu tak ada lah. Maksud ada satu period tu orang tak anggap pemerintahan tu sebahagian daripada agama. Seorang terus mengasingkan. Dia bukan bagi agama, dia luar. Kan? Tetapi sebenarnya dia lah bahagian sangat penting dalam agama sendiri kan. Sekarang barulah orang ada kesedaran Islam, politik Islam. Sistem syura betul juga kan. Berapa ramai orang yang praktis sistem syura kan, sistem Islam kan. Ekonomi sangat banyak lah dalam aspek ekonomi. Kenapa orang boleh sewenang-wenangnya mengambil elemen riba kan, conventional insurance, sebab dia tak rasa kewangan itu adanya elemen Islam. So mereka telah menggugurkan elemen Islam dalam kehidupan mereka tu. Sebenarnya apa benda tak ada langsung, perundangan lah of course kan. Kita bincang lama dah cerita pasal undang-undang Islam kan. Tak apa-apa nak buat undang-undang Islam yang komplit kan. Maknanya undang-undang Islam kita hari ni, kita punya perundangan, kita punya legal system ini tak komplit lagi mendapati apa yang nak Islam nak kan. Apa contohnya? Kalau kita belajar legal system ni kan, Malaysia legal system kalau siapa belajar lah kan. Hukum hudud kan. Tapi banyak aspek sebenarnya yang berkurang sebenarnya. Bila benda tu kurang, kita tak rasa apa-apa. Itu bahaya kan. Sebab kita tak tahu pun, ni kurang sebenarnya. This is part of Islam. Kita tak tahu kan. Tapi dia sebab kita lahir dalam keadaan dia dah kurang. Kalau orang tu dia duduk kat zaman Islam pernah syumul, kemudian berlakulah zaman itu Islam kurang, dia boleh nampak perbezaan kan. Tapi kita lahir dekat macam ni lah.
So kita nampak macam semua ada je. Sebab itulah Islam kita nampak. Tapi sebenarnya Islam ni sebenarnya complete lah apa yang disebut dalam Al-Quran kan, hukum hudud sebagainya. Tak cerita pasal legal system kan, Malaysia legal system. Malaysia legal system ni, kalau antum belajar kan, dulu beberapa belajar lah sebab ambil business law. Bila belajar Malaysia legal system ni ataupun sistem perundangan Islam ni, first topic dalam apa-apa subjek legal system ni, mesti dia akan ajar chapter pertama adalah source of law kan. Source of law ni adalah sumber perundangan. Ingat lagi lecture ajar kan, sumber perundangan ni terbagi berdua lah dalam konteks Malaysia legal system, iaitu adanya written law dengan unwritten law kan. Written law dengan unwritten law. Kemudian dia rankingkan beberapa jenis written law dan beberapa kategori unwritten law. Written law yang pertama, yang paling tinggi ataupun yang paling banyak kita ambil, kita adopt dalam kita punya legal system ialah daripada English law kan. English law. Jadi bila berlaku apa-apa dispute, interpretasi, memahami law tu, mereka akan merujuk kepada English law. Sebab source dia adalah English law. Macam kita baca Quran kan. Kalau kita baca terjemahan, macam tak betul je, kita akan tengok bahasa Arab. Betul tak? Sebab Arabic is the original language of the Quran. Kalau kita baca Arab, kita still ada dispute. Kita buat apa? Sejuga. Bahaya ni. Itu kita lah kan. Tapi sepatutnya adalah melihat kepada bagaimana orang Arab sendiri menggunakan perkataan tu. Kan? Dalam konteks Arab yang original tu. Arab yang zaman-zaman syair tu. Ada satu keadaan, Umar Al-Khattab, dia baca satu ayat Quran, dia tak faham ayat Quran tu. Nanti cari cerita perkataan Al-Quran yang tidak difahami oleh Umar Al-Khattab. Maksudnya Umar sendiri, orang Arab, ada term-term dalam Quran tu dia tak faham. Tapi term tu difaham oleh ada golongan lain dalam kalangan mereka. Golongan ni golongan pensyair lah, syair-syair. Sebab itu kalau kita tengok lisan Arabi kan, kamus-kamus orang Arab ni, antaranya yang famous lisan Arabi. Bila dia nak explain satu perkataan Arab tu, dia akan ambil contoh penggunaan dalam konteks syair. Sebab orang yang syair tu dia adalah orang yang paling faqih lah bahasa Arab. So kalau kita dispute, kita kena rujuk mereka. Sebab diorang lebih ahli dalam bahasa tu. Itu konteks Quran. Nak ceritanya di Malaysia, bila law ada interpretasi berbeza, rujukan dia apa? English law. Tengok mana rujukan Islam dalam perundangan. Nak kata ada lagi bahagian kehidupan kita ni tidak menepati sebenarnya cuma Islam kan. Kita ni sebenarnya bertanggungjawab. Setiap orang Islam bertanggungjawab. Tapi siapa je yang merasai tanggungjawab tu kan. Moga Allah Ta'ala memberi inilah keringanan dan keampunan kepada kita kan. Dan kita kena fikirlah apa jawapan kita di hadapan Allah Ta'ala kan. Boleh membiarkan bahagian Islam tu berkurang. Itu baru satu bahagian kan, perundangan. Apa lagi bahagian Islam berkurang kan. Orang tak nak bayar zakat sekarang. Ada kan orang tak nak bayar zakat. Sebab zakat ni mungkin boleh mengurangkan harta. Apa lagi yang bahagian Islam yang semakin hilang kan, banyaklah. Semakin hilang. Nanti boleh cari kan, boleh fikir kan. Dan sebagainya. Boleh turun lagi Amma? Boleh turun lagi. Turun lagi. Ini pun Syekh membawakan beberapa ayat Quran lah. Banyak Quran dia bawa kan, banyak ayat Quran dia bawa. Nak cerita bahayanya mengambil sebahagian-sebahagian. Okey, turun lagi. Kita tak tengok semua lah ayat ni kan. Sebab nak ceritanya banyaklah Quran ni. Begitu serius Al-Quran nak menangani isu ni kan. Selepas membentangkan ayat ini, turun lagi, Ibn Taymiyah menerangkan. Okay, kita kata apa kesimpulan daripada Ibn Taymiyah. Allah SWT mencela golongan yang telah menerima kitab tetapi masih lagi beriman kepada sesuatu yang luar risalah. Di luar risalah, mereka lebih mengutamakan orang luar risalah berbanding orang-orang yang beriman. Sama juga keadaannya bagaimana sebahagian manusia mengutamakan pendapat ahli falsafah dan kerajaan jahiliah yang sama ada bahasa Turki ke, Dailam ke, Arab ke, Farsi ke dan lain-lain berbanding orang yang beriman kepada Allah, kitab dan Rasulnya. Cerita macam itulah kan. Betapa Allah Ta'ala telah pun mencela lah ahli kitab yang mengambil sumber daripada luar kan. Sedangkan Quran dah komplit kan. Begitu juga Allah mencela orang-orang yang mengaku beriman dengan seluruh kandungan kitab-kitab tetapi mereka tidak berhukum dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Mereka rela berhukum menurut Tauhid yang diagungkan selain dari Allah. Perkara ini terkena pada ramai dari orang yang mengaku Islam. Boleh turun lagi? Okey. Tetapi mereka berhukum kepada pendapat dan pandangan ahli falsafah atau pemerintah menurut sistem politik bukan syariat Allah. Sama ada menurut cara raja-raja Turki dan lainnya. Apabila diajak kepada mereka
ta'alu illa kitab Allah wa sunnati rasuluhu i'radu an zalika i'radan. Masya-Allah. Apabila dikatakan pada mereka-mereka ini, marilah kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Mereka berpaling dan enggang langsung. Subhanallah. Jadi ceritanya, ini realiti yang berlaku kan. Keadaan, mungkin kita tak nampak sangatlah, circle kita kecil kan, tapi lebih besar kan, aspek lebih besar kan. Contoh banyak sebenarnya contohnya. Contoh-contoh yang bahagian bagi Islam tu belum lagi diadapt sepenuhnya kan. Kita contohnya kan, kita dapat berita, kita tak tabayun. Tabayun tu sebahagian daripada apa yang dianjurkan oleh Islam kan. Tapi ramai orang yang share benda yang viral, tak tabayun. Padahal Quran kata apa? Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu benda yang kecil lah kan dari komunikasi seharian. Sangat banyak benda-benda basic yang sebenarnya belum lagi kita ni mengambil langsung daripada direct daripada Al-Quran kan. Ibn Taymiyah rahimahullah, seperti mana yang anda dapat lihat mentafsirkan tauhid yang terdapat di dalam ayat ini sebagai siapa saja yang punya pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak kira menamakan dirinya sebagai ahli falsafah, raja atau sebagainya. Masya-Allah kan. Jadi dalam Al-Quran ni kita dapati banyak perkataan tauhid kan disebut. Tagha ni dari segi bahasanya melampaui batas. Wa amma man tagha. Jadi Firaun ni sebagai orang yang tagha kan sebab dia melampaui batas. Tapi pada pendapat Ibn Taymiyah, taghut tu bukan saja digelarkan kepada pemimpin, tapi siapa-siapa saja orang yang tidak berhukum dengan Al-Quran, itulah orang yang melampaulah, orang yang taghut. Tapi di Malaysia ni, taghut ni dia famous dalam kalangan politician kan. Sebab dulu pada tahun 70-an, Anwar Ibrahim lah, dia buat roadshow kan. Waktu tu dia ABIM, dia buat roadshow untuk rakyat bangkit, menentanglah kerajaan BN time tu kan. Ni cerita dia lah kan. So antara terma yang dia popularkan ialah kerajaan taghut, Mahathir Firaun kan. Macam itulah time tu kan, time gaduh-gaduh tu. Jadi orang hari ni at least orang kenal perkataan taghut tu, tapi orang kebanyakannya menisbahkan taghut tu pada kepimpinan saja, pada politician. Tapi sebenarnya semua orang boleh jadi orang yang taghut kan. Beriman kepada Allah tanpa beriman pada segala perintah dan ajaran Rasul hanya membawa kepada kekufuran. Tidak boleh langsung diakui siapa saja yang cuba mengambil tengah dengan mencampur adukan agama dan jahiliah dan ditempel-tempelkan. Itulah orang-orang yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai golongan yang hendak mengambil jalan tengah di antara Islam dan jahiliah. Itu jalan ketiga di antara Islam dan ideologi ciptaan manusia. Dicampurkan sedikit dari Islam dan sedikit dari jahiliah lalu diadun untuk jadikan satu undang-undang bagi mengatur kehidupan. Betul lagi ya, mengatur kehidupan manusia kan. Panjang lah pula kita akan stop kat situ dulu nanti dia ceritalah lebih detail realiti dunia Islam kan, ataupun realiti dunia lah contemporary macam mana banyak kajian-kajian mencampur adukkan lah urusan ni kan. Tadi cerita tentang kerajaan satu baru kan, Tunisia kan, banyak lagi lah. Sekarang kita nampak Saudi dah mula dulu dia adopt syariat kan, tak boleh minum arak sebagainya. Sekarang dah mula dah lift kan ban ataupun pengharaman pada arak tu. Dulu tak boleh tinggal, kalau belum lagi berkahwin tidak boleh tinggal serumah. Sekarang dah boleh di Saudi. Maknanya nampak tak? Sedikit demi sedikit syariat tu cuba dihilangkan digugurkan. Subhanallah. Penting benda ni sebenarnya. Kita ni sebab kita view kita kecil kan. Kalau kita kat JMI kita nampak JMI je. Dan kita sebagai student kita tak nampak pun kita punya roles, peranan kita dalam aspek perundangan, aspek apa lagi ekonomi ke, sebab kita who are we kan. Tapi sebenarnya pemikiran tu kena ada sekarang. Ni betul ni tak betul kan. Sebab one day kita mungkin berada di pos-pos penting tu kan. Jadi lawyer ke, jadi ahli politik ke, pemimpin dekat mana-mana organisasi ke kan. Kita jadi bos ke. Jadi kita kena ada pemikiran ni lah kan. Dan mungkin kita nanti akan membesarkan anak-anak kita punya keluarga. So pemikiran ni lah perlu kita perlu paskan kan. So insyaAllah kan kita sambung lagi diskusi ni insyaAllah pada hari yang lain, sesi yang lain, seminggu berikutnya, cerita tentang pentingnya setiap Muslim itu dia memahami tidak boleh mencampur adukkan Islam yang dia fahami, tidak boleh ambil separuh-separuh, dan kena ada dulu dalam kepala kan, dan disampaikan kepada orang lain kan. Banyak lagi lah orang-orang yang tidak merasa iman ni kan. Kita cerita kufur tak kufur tadi bukan nak mengufurkan orang, bukan. Tapi nak ceritanya nak kata serius tak serius lah, keadaan tu mungkin boleh jatuh kufur kan. Cuma kita tidak akan semudah-mudahnya mengkafirkan orang. Nanti kita bincang satu topik tu kan. Satu topik kita tidak akan mengkafirkan orang. Tapi Syekh ni bawa conceptually this is wrong dan salah
dan kritikal lah benda ni kan. Bila bahagian Islam tu tidak lagi syumur ini kan. So para sahabat ni dia faham macam tu tak, macam kisah Abu Bakar kan, dia faham kan bahaya kalau dibiarkan orang yang tak nak bayar zakat tapi dia tu dibiar, tak diperangi, sebab nanti dia memberi gambaran kepada anak dia, jiran-jiran dia, generasi dia boleh tak bayar zakat. Dan kalau khalifah tidak ambil tindakan, rakyat akan nampak tindakan tidak membayar zakat itu it is approved by khalifah. Masya Allah. Kalau khalifah approve, orang pun akan nampak zakat sebenarnya bukan wajib. Betul tak? Sebab tu setiap kalau kita ni kena mempertahankan Islam ni kan. Kalau kita pun tak bangkit menerangkan this is salah, ni betul, ni yang syumul, mana kita sebenarnya memberi signal approval kepada benda yang salah. Wali'auzubillah kan. Sekarang banyak kan benda-benda yang pelik kan, LGBT, homoseksualnya, semacam lah, apa dating online, naked dating lah, apa benda lah, semua tu mengarut-mengarut kan. Yang kalau orang Islam yang ada autoriti patut ambil tindakan lah. Kita mungkin tak ada autoriti kan ambil tindakan yang kuat, tapi ada peranan yang kita boleh mainkan kan. Kita kena fahamkan orang sekeliling kita lah, insyaAllah kan. Kawan-kawan kita circle kita lah, circle kita mampu lah. Sebab mereka ni satu hari nanti akan jadi cikgu mungkin, dari somebody kan. Kalau lah mereka ni dapat pemikir Islam yang separuh-separuh juga, they will pass it down to the next generation. Itulah yang cuba dihalang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayang kusuddin wa ana haid. Wallahu alam, insya-Allah kita akan sambung topik ini pada minggu yang berikutnya. Ada nak bincang apa ke sebelum kita off? Lama dah. Kau cerita dia tu lama dah. Mungkin ada orang lain lah, tapi yang abang cerita tu cerita lama. Sebab dia adalah first president tahun 50 plus kot. Tapi Tunisia sampai hari ni pun masih lagi macam tu. Maksudnya dia Islam, tapi dia very liberal minded lah. Tunisia, negara-negara Arab ni lama dijajah. So walaupun di Islam, tapi dia tu adopt pemikiran penjajah. France jajah orang kan. Aljazeera sebagai Aljazair tu, Algeria kan, lama kena jajah. So bila penjajah keluar, penjajah British, Perancis ni, dia orang tak tukar agama. Kan kita belajar kan dalam Ghazwa Fiqh kan. Ghazwa Fiqh ni bukan nak menukar agama, tapi menukar pemikiran. So bila dia jajah dan tinggal tempat tu, orang tu akan still lagi agama Islam, tapi dia dah adopt pemikiran barat tu. Macam hari ni kan Malaysia, dah lama dah kita ni dah merdeka, tapi kita tak mampu lagi nak buang English law tu. Sebab kita terikat. Pemimpin kita pun tak ada kesedaran tinggi kan. Dan kita sistem tu pun sistem yang bound to the law lah. Okay lah So it's a long perjuangan yang panjang lah sebenarnya kan. Nanti boleh cari lah cerita tentang Habib Bourguiba kot nama dia. Rasanya ada kat Wikipedia tu. Ada lagi ke nak share apa? Nak tanya ke? Nak discuss? Kalau tak ada kita tangguh dulu kot. Ada ke Imran macam ada je? Jangan tertekan. Kita jazakumullah khair semua sudi join misian ni. Bolehlah share pada kawan-kawan yang tak dapat join kan, pada Baim lah sebenarnya kan. Nanti kita akan sambung lagi. Cubalah baca lagi buku ni, baca sendiri dulu kan. Cuba fahamkan sendiri dulu. So mungkin bila kita terus masuk bincang ni tak dapat nak link balik apa yang bincang sebelum apa sekarang. Dan kita sama-sama discuss nanti kan. Wallahu alam, aku liqali haza, astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.